8.0 rotational of a rigid body. 8.2 equilibrium of a uniform rigid body. For learning outcome 8.2a, you should be able to define and use torque. Torque. Torque is equal to R cross F. Torque. This is torque. The symbol of torque. This is the symbol of torque. Okay. It is a vector cross product. It is a vector cross product. It is a vector cross product. Let's say ada dua bar ataupun ada dua silinder, ada dua silinder ataupun ada dua batang kayu. You pivot dekat X ni. You pivot dekat X ni dan X ini juga merupakan rotation axis, tempat paksi putaran. Dia juga dikenali sebagai tempat paksi putaran bila awak pivot di situ. Bila awak pivot ataupun awak paku ataupun awak skru di situ, bila awak skru di situ, so rod yang color biru ini boleh bergerak. Dia boleh bergerak. Gerak ke mana? Dia bergerak sama ada ke arah clockwise atau anti-clockwise. Ke arah clockwise atau anti-clockwise. Untuk kes ini, andai kata kita kenakan daya dan dia terkena pada point Y, dia terkena pada point Y. Kita kenakan daya F. Daya F, direction dia begini dan kena pada bar Y pada bar biru di titik Y. Pada bar biru di titik Y. So, jarak di antara X dan Y. Jarak di antara titik X dan Y adalah R. Dan tendensi untuk dia berputar adalah clockwise. Tendensi untuk dia berputar adalah clockwise ataupun arah jam. Tendensi dia berputar adalah arah jam dengan sudut theta. Sudut R dengan F adalah theta. Sudut R dengan F mesti ditentukan theta. So, apa dia torque? Torque adalah R cross F. Dia adalah vector cross product. So, it can be defined as a cross product between the vector R and F. As a cross product between the vector R and F. Kita boleh tulis mathematically sebagai torque is equal to R cross F atau is equal to RF sin theta. What is R? What is F? What is theta? Torque adalah magnitude. R adalah di sini magnitude dan direction lah. Nanti kita akan tunjuk direction dia bagaimana. Okey, untuk R adalah distance between pivot point to an action F point. Kepada titik yang kena pada Y tadi. X hingga Y tu kita panggil distance. Distance di mana kita pivot dan di mana daya F itu kena. Tempat kita pivot atau tempat paksi putaran, rotation axis sampai ke titik yang terkena pada daya tadi. Okey. Theta adalah angle di antara F dan R. Theta adalah angle di antara F dan R. Kedudukan theta, kedudukan R, kedudukan F, kedudukan point yang awak pivot dan paksi putaran mesti awak tahu, kena tentu dulu di mana kedudukan ini. Okey, seterusnya kita tengok, sekiranya awak diberi satu bar ataupun satu silinder ataupun satu kayu dari X ke Y dan awak pivot ataupun awak paku ataupun awak skru di X. Bila awak skru di situ, maka itu merupakan paksi putaran, rotation axis, merupakan rotation axis. Dan tendensi dia nak bergerak adalah arah jam atau lawan jam, clockwise atau anti-clockwise. Bila awak kenakan satu daya, F, macam tu. Tendensi untuk bar ini bergerak adalah ikut lawan jam. Tendensi dia adalah ikut lawan jam. Titik X dan Y adalah jarak, R di jari dia. Titik X hingga Y adalah titik yang terkena pada bar biru. Daya tu terkena pada bar biru. Itu adalah R.
R adalah titik di antara pivot point ataupun paksi putaran sehingga ke titik yang terkena pada daya. Titik yang terkena pada daya F tadi. Okey, sudut. Sudut adalah di antara R dan F. Sudut adalah di antara R dan F. So, apa dia torque? Torque is equal to R cross F ataupun is equal to RF sin theta. Kalau kita gunakan right hand grip rules, cuba tengok. Ada dua direction yang kita kena tahu, iaitu direction of rotation. Direction of rotation, awak akan dapati dia adalah anti-clockwise. Anti-clockwise dan direction torque dia adalah upward. Cuba kita tengok vektor dia merupakan unit vektor. Dia adalah vektor kuantiti. Vektor kuantiti bermaksud dia ada nilai dan ada direction. The unit is Newton meter. The unit is Newton meter. Okey. Direction torque. Mana ada direction torque? Okey, direction torque sama dengan berselari dengan paksi putaran. Berselari dengan paksi putaran. Direction torque. Sign convention awak kena tahu. Sangat-sangat penting sign convention. Kalau anti-clockwise, kita tandakan dengan positif. Kalau dia berputar dengan arah anti-clockwise, dia adalah positif. Kalau dia berputar clockwise, kita tandakan dia dengan negatif. This is sign convention. Cuba kita tengok. Ada satu disk ni, tengok sebelah kiri sekali ni. Ada satu disk, disk ni. Awak kenakan daya di hujung pinggiran ini. So, jarak paksi. Paksi di tengah-tengah. Paksi di tengah-tengah sebab awak pivot di tengah-tengah. Sebab awak paku di tengah-tengah. Sebab awak screw di tengah-tengah. So, daya kena dekat hujung disk tu. So, jarak di antara paksi ataupun pivot point sehingga ke point yang kena pada daya, kita panggil R. Kita letakkan, simbolkan dia sebagai R. R. So, dekat situ ada dua vektor. R dan F. Kalau biru tu R, kalau merah itu F. So, kita lukis sekali lagi RF. Kalau kita buat R cross F, R cross F, kita akan dapat torque. Torque is equal to R cross F. Cuba kita tengok B tu, torque. Torque terhasil apabila berlakunya putaran. Sebab apa? Torque adalah daya yang produce rotation. Dia akan menghasilkan satu bentuk putaran. Okey. So, tengok cara right hand grips rule. Nanti kita tengok secara detail dia. Bagaimanapun, diagram ini sangat-sangat penting. Diagram ini sangat-sangat penting dalam menceritakan rotational of rigid body. Dua direction yang awak kena tahu. Dua direction yang awak perlu tahu. Yang kadang-kadang student terlupa nak ambil serius, iaitu direction of rotational dan direction of torque. Direction of rotational dan direction of torque. Okey, kita tengok di sini. Cuba tengok. Kalau R cross F, kita akan menghasilkan, sekejap Tengok ni diberi daya R. Diberi R. Vektor R, iaitu jarak di antara pivot point dengan titik daya, kemudian daya, sudut di antara R dengan F adalah theta. So, kalau R cross F, kita akan menghasilkan torque. Torque adalah ke arah atas. Torque adalah ke arah atas, upward. Guna right hand rule grips. Guna right hand rule grips. Jadi, dia macam ni lah. Mula-mula awak buka tangan awak, then awak gerakkan grip awak. Mula-mula awak buka tangan awak. Ketika buka, jari-jari awak menghala ke R. Jari-jari awak menghala ke R. Kemudian awak close grip tangan awak ke arah F. Dia akan menghasilkan jari thumb. Thumb tu akan menunjukkan arah torque. Pergerakan jari awak buka dan grip. Awak buka dan grip itu menunjukkan arah putaran. Arah putaran. Putaran objek. Dan thumb itu, ibu jari awak akan menunjuk arah torque.
Cuba lihat ni ya, untuk sebelah kanan. Untuk sebelah kanan kita akan tengok R cross F. Macam mana R cross F? You guna right hand grip rules ya. Daripada R cross F dengan sudut theta awak akan dapat torque. Torque adalah ke atas. Dan rotational direction adalah anti-clockwise. Ya, anti-clockwise. Rotation anti-clockwise, torque adalah upwards. Cuba kita tengok diagram yang di sebelah kiri pula. Macam mana kalau R cross F? Cuba buka jari awak ke arah R. Buka jari awak, semua jari awak berada pada arah R. Kemudian awak grip ke arah F. Itu menunjukkan direction of rotational. Ya, direction of rotational. Ya, kemudian thumb awak akan menghasil ke atas. Itu menunjukkan torque awak adalah ke atas. Ya. Torque adalah R, F sin theta. Di mana theta adalah sudut di antara R dan F. So the direction for rotation is anti-clockwise. The direction of torque is upwards. Cuba tengok kes yang ketiga pula. R cross F. R cross F. R cross F. Adjust tangan awak. Adjust tangan awak. Adjust right hand grip awak. Awak akan dapat begini. R cross F pada satu sudut theta akan menghasilkan torque. Torque dia. Torque is equal to R cross F. Ke mana arah dia? Downward. Downward. Saya tersilap sini. Downward. Ya. Downward. 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 Tersilap di sini. Cut and paste. Downward.